anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Nur Syazwani Safusham dan juga rakan penyampai Afizi Azaman. Dan sebelum kita mula tadi, itu tadi sedikit trailer drama Derita Untuk Bahagia yang telah memasuki tayangan menerusi slot Tiara sejak 7 Jun lalu, dan drama berseri ini bersiaran sehingga 30 episod. Juga boleh di-stream di platform on demand dan aplikasi Astro Go. Dan apa yang menarik, drama Derita Untuk Bahagia ini mengangkat tema dan genre kekeluargaan, dan antara lain ia mengetengahkan isu dalam kekeluargaan iaitu penderaan buli atau pukul. Hafizi. Derita Untuk Bahagia mengisahkan Alisha dilakukan Azhar Azmi dibesarkan bapa yang kaki pukul tapi pandai berdikari untuk teruskan kehidupan. Masalah keluarga makin bertambah selepas Alisha dapat tahu dirinya bukan anak kandung kepada ibunya, sekaligus cuba untuk cari keluarga kandungnya yang sebenar. Dan untuk mendalami isu yang diketengahkan dalam drama berseri ini, kita bersama dengan dua pelakonnya iaitu Hafriz Adam dan Haryanto Hassan. Selamat pagi kepada kedua-duanya. Apa khabar anda berdua di era pandemik COVID-19 ini? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Masih bertahan. Okey, baik. Pertama sekali kita nak pergi kepada Hafriz. Cerita dalam watak drama ini, Hafriz sebagai apa? Okey, watak saya sebagai Raif. Jadi Raif dia sebenarnya anak orang gaji dekat rumah yang Daniel watak Mabalik. Tidaklah. Basically, untuk Ahmad Barin punya rumah tu, my mum dia ada mix kat rumah tu. So, dia anak orang gaji lah. Tapi dia membesar sekali dengan Daniel dekat rumah tu. So, dia orang membesar macam adik-beradik. Memang rapat. Cuma parents masing-masing tak suka dia orang berkawan. Sebab darjat dia orang berbeza kan. Anak orang gaji dengan anak orang kaya tentu. Watak Abah Haryanto pula, mungkin Abah Haryanto boleh ceritakan sikitlah watak dan juga mungkin sinopsis sedikit drama Derita Untuk Bahagia ni. Okey, watak saya sebagai Fauzi yang kaki pukul isteri tu, juga kaki mabuk. So semua yang negatif, yang antagonis semua ada dalam watak saya lah. So cerita basically satu hari wife saya terjumpa seorang baby iaitu Aisyah, dan kami jadikan dia anak angkat. Kemudian bila Aisyah dah besar, dia dapat tahu yang dia anak angkat. So dia pun mulalah perjalanan untuk mencari family dia yang betul. So dari situ pun adalah bercinta dengan siapa, Hafiz, dengan Ahmad Barin. So the story goes from there lah. Ada konflik-konflik and itulah dia. Dan Hafriz, sebenarnya kan, okey, kita nak bagi penonton lihat apa drama ini, kualiti yang dipertontonkan, isu yang diketengahkan. Apa sebenarnya kekuatan dalam drama ini yang boleh Hafriz ceritakan supaya orang memang teruja untuk melihatnya? Okay, first, there are a few sebenarnya. So first, I think kita nampak watak Alisha sendiri, watak yang dimainkan oleh Azhar. Dia seorang yang strong. Sebab dalam cerita ni dia ada pasal domestic violence, dia ada pasal betrayal, pasal persahabatan, ada pasal family. Dia kalangan family tu pun ada yang kisah belakang juga. And then ada yang even macam saya watak saya anak orang gaji, and then mak saya orang gaji. Tapi dalam masa sama ada baik dan buruk diorang juga, and even the parents untuk Ahmad Bahari pun ada baik dan buruk juga. So cerita ni banyak cerita pasal pengajaran yang kita dapat adalah first thing first, macam mana kuatnya seseorang tu boleh jadi. Contoh macam watak Alisha tu lah. Even watak Raif pun dia ada kekuatan dia sendiri. Watak Daniel pun ada kekuatan sendiri. The parents pun, watak Dayang pun ada kekuatan. Macam-macam ada kekuatan sendiri. So kita nampak dari cerita tu, semua orang ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. And then kita boleh nampak yang dalam dunia kita, rapat macam mana pun kita dengan orang, kita sebenarnya semua adalah manusia biasa yang kita akan buat silap, tapi ada orang yang akan berubah balik jadi baik, ada orang akan terus jadi jahat. Kita nampak benda ni real. Untuk orang yang tengok, dia akan nampak macam oh inilah kehidupan sebenarnya, yang bukannya kita tengok dalam drama lain yang memang sentiasa happy ending ataupun sentiasa dengan benda-benda yang orang kata sugar coated lah. Dalam drama ni kita nampak benda yang real. Abang Haryanto sering membawa watak-watak seumpama ini. Mungkin adakah perbezaan watak yang dibawa sebelum ini dengan watak yang dibawa untuk drama ini, bang?
Kalau untuk drama Derita Untuk Bahagia ni, watak saya tidak berbeza dengan watak-watak lain daripada segi antagonis lah kan, seorang yang maran, yang kaki marah, kaki pukul. So watak saya tak banyak beza dengan watak-watak antagonis saya yang lain. Cuma di sini kalau ikutkan skrip dia agak longgar, tapi kita ada discussion dengan pengarah, dengan para pelakon lain. Kita banyak mengubah dialog kita sendiri untuk sesuaikan dengan keadaan realiti di dunia. Dan Abang Rento, nampak saya tengok tadi teaser, trailer drama ni nampak macam real betul-betul menjiwai Takut pula saya tengok. Dan saya nak juga tanya, sebenarnya selain daripada drama ni, kita nak juga lihat kepada isu-isu yang dibawakan dalam drama ini. Domestic violence itu sekarang ni, kalau kita lihat era pandemik sekarang ni, sebenarnya perkara-perkara seperti ini meningkat disebabkan oleh kita terpaksa duduk di rumah, berdepan orang kata banyak masa kita habiskan masa di rumah dan sebagainya. Jadi sebenarnya kan mungkin Abang Herento boleh ceritakan bagaimana kita boleh pastikan bahawa apabila melihat drama ini kita tahu apa yang cuba ditonton, dipaparkan drama ini sebenarnya berlaku dalam realiti, dan ada langkah-langkah tertentu yang boleh diambil untuk mengelakkan daripada perkara ini berlaku dalam rumah kita sendiri sebenarnya, Abang Rento. Okey, pada saya secara peribadilah, memang pada saya ni zaman perang COVID-19 ni memang ramai yang dalam tekanan, depressed. Tapi pada saya agama mainkan peranan yang penting lah dalam keadaan macam ni pun. Apabila kita disuruh bersabar dengan keadaan ekonomi kita dah tak berapa stabil, dah tak banyak, tak stabil. Dan saya juga ambil keputusan di zaman pandemik, tengah tak ada kerja, tak ada apa ni, saya buat niaga kecil-kecilan dan saya cari hobi baru. Sekarang hobi saya berkebun. Itu cara saya untuk sibukkan diri saya, sebab pada saya apabila kita duduk diam tak sibuk, otak kita dia akan melayang yang bukan-bukan. Itu yang ramai buat orang depressed, tension, setiap marah bini atau bini marah suami atau anak marah bapak marah anak, macam-macam tu lah. So kita yang kena sentiasa ingatkan diri kita supaya kita bersabar dan kita fokus dengan apa yang ada di depan mata kita. Kita nak berbalik kepada dalam drama ni, mungkin cabaran Hafriz untuk membawa watak Raif ni yang kita dengar, yang kita lihat banyak bermain emosi. Jadi mungkin boleh kongsikan pengalaman untuk menjadi orang kata lebih beremosi untuk menjayakan watak ini. Okay, first, saya rasa saya bertuah sebab diberi peluang untuk bekerja bawah arahan director kita orang, sebab dia sangat banyak membantu untuk create watak Raif ni. Dan saya juga bertuah sebab saya dapat kerja dengan banyak pelakon-pelakon yang hebat. Ini adalah Abang Rento, kita ada Jasmine Hamid, kita ada Dian P. Ramzi, Rizwan Zulaimi, ramai. Saya terlampau ramai pelakon-pelakon yang hebat dalam drama ni. Bila saya masuk, saya rasa kecil sangat. Saya rasa saya kena perform kita ni. Sebab kalau saya tak perform, memang saya akan tenggelam teruk lah. Sebab diorang semua ni memang buat apa je memang hebat. Macam tu. So, setiap kali saya masuk set untuk watak Raif ni, masa first day saya masuk set, saya memang bincang terus dengan director Ijam. Apa nak buat dengan watak Raif ni, macam mana nak differentiatekan dia dengan karakter lain, dia punya movement, dia punya mannerism. Sebab Raif ni ada dua season, ada dua zaman. Zaman remaja yang macam baru belasan tahun tu, and then zaman yang adult, which is 20 something, 24, 25 macam tu. So nak bezakan dua zaman tu pun agak susah juga dengan look lagi. Tapi saya prepare watak ni dari segi skrip tu sendiri. Skrip dia ada sedikit kelonggaran, tapi sebab kita kerja dengan director yang pada saya hebat, so kita diberi kebebasan, untuk saya lah, saya diberi kebebasan untuk carry watak Raif tu cara mana yang saya rasa bila saya baca skrip tu, emosi mana yang saya rasa. So untuk saya sendiri pun, sepanjang saya berlakon cerita ni, saya rasa alhamdulillah saya tak rasa tekanan atau beban untuk
melakonkan watak-watak yang betul kena menangis. Sebab selalunya bila saya kena menangis tu, saya mesti ada Kak Zarina Zainuddin ke pelakon-pelakon lain lah. Saya ada kelas lain yang memang bila pelakon tu diorang memberi. So cabaran saya lebih kepada pandemik je sebenarnya, sebab kita ada certain hari yang tak boleh shoot sampai ke malam, atau certain area ataupun certain location yang kita kena berapa jam je shoot. So kita lebih kepada perasaan rushing tu. Cabaran dia kat situ. Tapi Alhamdulillah dipermudahkan lah. Hafiz, macam mana pula chemistry dengan Azhar Azmi? Itu antara yang menjadi perbualan hangat juga di media sosial apabila orang yang menonton Derita Untuk Bahagia ni mengatakan bahawa chemistry antara Azhar Azmi dan juga Hafiz itu menjadi. So mungkin apa rahsia yang dapat dikongsikan sebenarnya? Untuk chemistry, saya rasa benda tu daripada, even kalau kita mana-mana ceritakan lah, berlakon pun benda tu datang naturally daripada dua-dua pihak, bukan satu pihak saja. Even kalau dengan pelakon lelaki pun, contoh saya dengan Amar Baris. Daripada first saya berlakon dengan dia sampai sekarang, saya dah bercerita berlakon dengan dia. Saya rasa chemistry kita bila cerita tu kita kena jadi kawan baik. Chemistry kita orang tu natural sebab dia bagi, saya bagi. Sama juga dengan Azhar, even dengan Sayang pun, sebab diorang semua humble. Diorang tak ada macam pelakon lagi better daripada kau apa benda, tak ada. So diorang semua ni memang memberi. So bila kita orang shoot, macam even saya first time kerja dengan Dayang, saya first time kerja dengan Azhar, tapi sebab diorang sangat sporting, sangat humble, so kita orang lebih selesa untuk bercakap bukan saja dalam set tapi di luar set. So benda tu yang menjadikan semua scene kita orang tu nampak in a way natural lah, sebab kita orang kat luar pun berkawan. Okey, selepas kita berhenti rehat, nanti kita nak minta jugalah Hafiz dan juga Abah Herianto untuk kongsikan bagaimana pengalaman syuting semasa PKP ini dan mungkin apa agaknya aktiviti PKP yang dilakukan semasa tidak boleh membuat sebarang penggambaran. Tapi itu akan kita tanyakan selepas ini. Kita berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Baik, masih lagi membincangkan berkaitan dengan drama Derita Untuk Bahagia yang kami bersama-sama dengan dua pelakon Hafiz Adam dan juga Haryanto Hassan. Saya nak terus kepada Abang Haryanto. Kalau kita lihat tadi Abang Haryanto ada menyatakan bahawa ada hobi baru, berkebun dan sebagainya dalam sementara tengah orang kata pembikinan filem dan sebagainya, drama tidak dibenarkan ketika sekatan pergerakan ni kan. Mungkin Abang Haryanto ada bagaimana untuk menjana pendapatan sebenarnya? Adakah Abang Haryanto sendiri terkesan dan bagaimana dengan kawan-kawan rakan-rakan pelakon yang lain? Okey, kalau bab saya bab macam ni pendekkan cerita, saya dah sediakan payung sebelum hujan. Selepas PKP pertama tu, saya rasa ada kemungkinan besar Malaysia ni lah akan melalui satu lagi pandemik lah. Saya dah bersedia sebenarnya. Jadi saya tidak tertekan sangat sebab saya dah ada duit simpanan dan hobi berkebun saya pun secara indirectly kita tak sedar yang bila orang rumah saya post dalam grup pokok-pokok yang kita tanam ni, ada ramai yang datang membeli. So kat situ ada income sikit lah. So pada saya lepaskan duit dapur. Yang buat komitmen lain tu memang saya dah bersedia lama dah. Bagus dia memandang ke hadapan dengan apa yang terjadi sebenarnya. Tak ramai orang boleh berfikiran macam Abang Haryanto sebenarnya. Dan Hafiz pula bagaimana? Macam saya pun sama juga. Sebab waktu first pandemic dulu, first MCO dulu tahun lepas, macam mula-mula orang cakap okay, kena break for 2 weeks and then tiba-tiba 1 month and then benda tu prolong sampai up to 3 months. So saya memang bila dah boleh start bekerja balik apa semua tu, saya tahu yang the possibility untuk ada balik MCO ni tinggi sebenarnya. Especially bila cases makin naik kan. So saya macam Abang Haryanto juga, saya memang dah ready. Saya Alhamdulillah saya kerja, saya tak banyak kan, saya banyak buat saving. So Alhamdulillah dari segi itu tak ada tekanan.
Cuma after PKP 2, during PKP 2, saya start melukis balik, painting balik. So tiba-tiba macam fans nak beli painting. So benda tu sekarang ni untuk third punya MCO ni, kita punya lockdown sekarang ni, saya alhamdulillah tak plan ataupun tak expect. Tapi alhamdulillah untuk PKP 3 ni saya memang busy dengan painting sebab alhamdulillah banyak orang sempah painting. Dan itu antara kedua-dua cerita berkaitan dengan dua pelakon ini yang ramai peminat nak tahu. Tapi kita nak juga tahu berkaitan dengan rakan-rakan pelakon yang lain. Abah Rento ada cerita-cerita yang mungkin Abah Rento mahu bawakan di Awani Pagi hari ini. Apa sebenarnya realiti pelakon Malaysia sekarang ini di era pandemik COVID-19? Sebenarnya ramai yang tak tahu. Yelah yang post di Instagram, yang post di laman media sosial, banyak perkara yang positif kita tengok. Kita tak tahu belakang-belakang cerita dan sebagainya. Apa sebenarnya yang terjadi, Abah Rento? Okey, ini dari pandangan saya lah, apa yang saya tahu setelah 20 lebih tahun berkecimpung dalam industri seni ni. Industri kita ni dia tak seindah rupa. Kita ialah simple, selepas recession dulu bajet kita banyak ni dah dipotong banyak ni. So sekarang most of us actors kita survive dengan bajet yang telah dipotong hampir 40%. So pada saya pelakon Malaysia ni is like very simple lah. Macam saya ambil kesimpulan yang paling senang sekali. Saya bekerja, saya bayar apa yang patut, saya simpan duit, saya sedekah dan saya cari kerja lagi. Kita dah tak boleh nak terlalu relax lah zaman pandemik ni. Dan juga pada kawan-kawan saya yang lain yang saya, sebab saya ada banyak dengar cerita yang ada seorang dua kawan-kawannya duduk seorang-seorang tu, diorang depressed. Depressed. Itu dahsyat. Saya kena cuba cari hobi atau sentiasa bersosial secara online. Kalau boleh tu buatlah video call, janganlah setakat Instagram atau buat. You kena berjumpa dengan orang, you kena berbual dengan orang. Kalau tak, you memang akan melalui proses depression. Dan kita nak berbalik kepada Hafiz. Mungkin Hafiz boleh kongsikan sebagai, itu perkongsian Abah Rento itu sebagai pelakon senior. Tetapi sebagai pelakon muda, pengalaman untuk melalui penggambaran dalam norma baharu ataupun ketika PKPB yang boleh melakukan penggambaran, bagaimana pengalaman itu mengubah persepsi sebagai seorang pelakon muda untuk terus mengadaptasi kepada norma-norma baharu ni? Okey, kalau ikutkan pada saya, benda yang tricky adalah komitmen sebenarnya. Contohlah macam waktu during shooting Derita Untuk Bahagia, sepatutnya komitmen yang saya perlu bagi adalah shooting daripada bulan 9 sampai ke bulan 1, sepatutnya awal bulan 1. And then saya tersusun job yang lepas tu. So macam untuk setiap saya jenis yang suka jadual dulu awal-awal. Saya tak suka macam haywire. Jadi untuk saya cabaran dia ataupun pengalaman untuk pelakon macam saya adalah bila kita waktu shooting Derita Untuk Bahagia, kita kena stop for first 2 weeks sebab Azhar dia kena kontak rapat. And then kita orang shoot action break sebulan sebab PKP 2 pula. So benda tu prolong sampai hampir bulan 3 kita orang shoot. So maknanya jadual saya sepatutnya bulan 2 start tu dah kena, ada satu tu saya kena tolak terus. Ada satu tu kena tunda, masuk set lambat. Macam tu lah. So benda tu yang in a way saya jadi cabaran sebab macam untuk orang macam kita tak ada kerja tetap. So kita punya income adalah daripada job-job kita. So bila ada benda yang jadi macam ni, kita orang jadi serabut sikit sebab macam saya cakap lah, ada tawaran yang dah lock pun dah kena tolak last minute. Sebab kita tak boleh nak commit kat cerita tu, cerita sebelum tak ada lagi. Susunan jadual tu jadi benda yang tak tetap. Macam sekarang ni PKP 3 sepatutnya saya dah start shoot drama lain bulan lepas, dan sepatutnya awal bulan depan saya dah shoot drama lain. Sekarang semua tak jalan. So cabaran dari segi itu. Tapi dalam masa sama untuk saya, benda ni jadi pengajaran untuk saya supaya lebih prepare apa akan jadi in the future. Maknanya saving punya wise, kita punya mental health juga, kita punya kesihatan tubuh badan juga. Kita dah tahu benda semua sekarang kita kat situasi yang uncertain tau untuk banyak benda.
So daripada side kita sendiri banyak benda yang kita sebenarnya boleh susun sendiri supaya tak affect, macam saya cakap lah, savings ke, duit ke, tekanan sebab tak ada duit untuk bayar komitmen ataupun tekanan sebab tak boleh nak buat benda yang kita suka ke apa benda tu. So kita prepare awal-awal benda tu jadikan jadi saya kira lesson untuk saya lah untuk sentiasa bersedia untuk apa pun kemungkinan. Kita nak relate semula kepada drama Derita Untuk Bahagia ini yang mengangkat isu buli dalam keluarga. Mungkin Abah Herianto boleh kongsikan sedikit tips bagaimana para suami di luar sana boleh melayan isteri ataupun mungkin perlu berkompromi terutamanya apabila perlu melalui proses lockdown bersama ini. Okey, memang suami isteri tu memang kena banyak kompromi lah. Dan macam saya katakan, memang isteri akan merungut kalau seorang suami itu daripada segi nafkah dan lain-lain tu dia bagi mungkin tak cukup. Ada isteri tu berungut, ada isteri tu diam saja. Ada isteri tu dia buat keputusan daripada lelaki aku tak buat apa-apa, baik aku buat something, so dia cari rezeki lah kan. Cuma pada saya, pada seorang suami ni, kita ingat lah macam dalam keadaan kita tengah stres sekarang ni pun, it's our job to provide something for our family. So kita lah yang kena lebih banyak sabar, banyak bersabar. Tapi ada masa tu kadang-kadang yelah suami isteri sedangkan dia dah lagi tergigit kan. Kadang-kadang alias apa ni perkasar sikit masa tu. Tapi pada saya ini life lah. Yang penting kita kena banyak terima keadaan sekarang macam ni dan banyak sabar, tapi still kita move on, kita go on living. Dan Hafiz, kalau kita lihat industri seni tak boleh beroperasi sekarang, kalau kita lihat industri seni juga bukanlah penyumbang besar dalam KDNK, tapi untuk kita fahamkan dalam industri ini ada keluarga, ada sahabat-sahabat kita di luar sana yang terkesan, yang nak bawa makanan di meja, nak diletakkan dalam rumah itu pun menghadapi kesukaran yang sama disebabkan oleh pandemik COVID-19 ini tak dapat beroperasi dan sebagainya. Dan saya ingin petik kata-kata daripada Setiausaha Persatuan Seniman Malaysia Seniman Hafiz Nafiah yang menyatakan bahawa kerajaan dan juga kementerian dan juga agensi berkaitan industri kreatif digesa agar memainkan peranan untuk bantu industri sebelum sektor itu menyembah bumi. Hafiz sebagai seorang pelakon yang melihat realiti dalam industri seni sekarang ini yang tidak dapat beroperasi, apa yang Hafiz boleh mahukan, yang mahu suarakan dalam ketika ini? Respon saya rasa sebenarnya tak kisahlah kita bekerja dekat sektor mana sekalipun, sama ada selebriti ataupun orang awam macam biasa ke apa ke, semua adalah manusia. Semua hidup kat dunia ni perlukan kerja dan perlukan duit untuk survive. Contohlah kalau kita minta, contoh macam dulu ada kes artis minta bantuan ke apa benda, pun orang bersuara, ada benda yang ada orang tentang. So sekarang ni bila situasi macam ni tak ada siapa yang berani untuk bersuara untuk minta bantuan ke apa. The least yang kerajaan ataupun mungkin orang boleh tolong, mungkin kerajaan boleh tolong adalah bagi SOP yang ketat, janji boleh kerja. Faham tak? Mungkin ada yang pantau ke macam mana ke kan. And untuk selebriti ataupun untuk penggiat seni sendiri, bila dah diberi kebebasan tu ataupun kelonggaran tu, ikut rules yang diberikan supaya tak ada isu yang macam jangkitan daripada set ke apa benda tu kan. Dan untuk orang-orang luar ke mungkin benda yang kita boleh tolong, even untuk artis sendirilah, bantu orang luar pun adalah bila orang berniaga kita tolong. Contoh macam kalau orang ni berniaga ni makanan ke apa, kita support lah. Mana yang berkemampuan kita tolong, sikit pun jadilah. Sebab sekarang ni kalau pada saya sebenarnya industri hiburan adalah satu benda yang penting juga. Contoh macam kita kalau duduk kat rumah bosan-bosan, memang sebab kita pandemik sekarang tak boleh nak keluar, tak ada benda. Benda apa yang kita nak layan? Selalu social media ataupun drama TV lah. So in a way sebenarnya benda tu membantu, tapi mungkin tak pada orang, kepada sesetengah orang benda tu macam tak penting. Tapi sebenarnya macam Abang Heri tu cakap tadi lah, kalau duduk rumah, kalau tak ada buat benda, kalau duduk sorang-sorang tak ada benda buat, benda tu boleh jadikan tekanan, boleh jadi stres, boleh jadi punca kenapa orang depressed, sebab dia macam tak ada communication pun. So melalui drama kita somehow kalau kita tengok drama, kita akan relatekan diri kita dekat drama tu. Kalau aku je macam ni, apa aku nak buat benda semua kan. Benda tu sebenarnya membantu. So kita cuba lebih
bersikap positif, tak kira dalam sektor mana sekalipun. Okey, baik. Kita kena fikir satu je, kita semua ni manusia, kita semua ni perlukan something untuk survive. So just help each other lah. Okey, baik. Terima kasih kepada Hafiz Adam dan juga Haryanto Hassan, kedua-dua pelakon yang melakukan watak yang menarik dalam drama Derita Untuk Bahagia. Anda boleh lari di platform on demand dan juga aplikasi Astro Go ketika ini untuk sama-sama kita buat satu tontonlah ketika kita berada di rumah. Dan itu saya dapat kami bawakan di Oni Pagi ini. Sekian daripada kami. Assalamualaikum, salam sejahtera.